Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua yang hadir ke seminar risiko penyakit berjangkit yang melibatkan pelajar asrama sekolah. So saya harap pada hari ini para hadirin sihat semua? Sihat ke? So kalau sihat, Alhamdulillah. Okay. Seperti yang saya maklumkan tadi, topik pada hari inilah risiko penyakit-penyakit melibatkan pelajar asrama yang kerap terdapat kes-kes di klinik-klinik kesihatan kita sekarang ni. Okay, penyakit-penyakit yang kerap singgah ataupun kerap dijangkiti pada pelajar-pelajar asrama sejak kebelakangan ini adalah seperti skabis, ya, iaitu ataupun lebih popular dikenali sebagai penyakit kudis buta. Selain itu penyakit berkaitan dengan ILI, illness, betul ke? Illness like influenza like illness, influenza like illness, COVID-19, selain itu influenza A dan sebagainya lah. Okay. So mengapa seminar objektif seminar pada hari ini adalah untuk memberi lebih info kepada para hadirin bagaimana kita nak mengatasi atau mengurangkan risiko penyakit ini di kalangan pelajar-pelajar asrama kita. Pada hari ini bersama-sama kita hadirkan Ketua Warden dan Ketua Penolong Pengarah dari Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Kedah untuk mengupas kaitan dengan tajuk yang saya sebutkan tadi. Tanpa melengah masa, sama-sama kita iaitu Ketua Warden daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong, daerah Kulim, iaitu Ustazah Hilmiah binti Muslim. Ustazah ada berada bersama-sama kita ke Ustazah? Ya, saya dengar suara saya. Alhamdulillah, kami dengar Ustazah. Okey. So Ustazah dah ada bersama-sama kita. Ustazah dah bersedia ke Ustazah? Dan saya akan share skrin, boleh? Okey Ustazah, baik. So kalau macam tu, saya nak serahkan lantai ini kepada Ustazah untuk sesi pembentangan Ustazah. Boleh ke Ustazah? Boleh. Okay. Dengar suara saya? Dengar jelas sekali Ustazah. So saya serahkan sesi ini kepada Ustazah Hilmiah untuk topik beliau iaitu peranan penyelia asrama. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Mara Ain binti Murad selaku moderator kita pada hari ini, yang berusaha Dr. Muhammad Syarif bin Muhammad Ali, Ketua Penolong Pengarah Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, serta tuan-tuan dan puan-puan serta para warden dan penyelia asrama sekalian. Saya telah dijemput oleh Dr. Muhammad Syarif untuk berkongsi pengalaman kami sebagai warden dan penyelia di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutong. Saya nak share skrin saya. Terima kasih dah. Terima kasih dah. Kata ke 10. Nampak saya punya PowerPoint ni? Nampak Ustazah? Jelas? Okey, saya nak kongsilah tentang
apa dia peranan penyelia asrama dan warden dalam menghadapi risiko penyakit berjangkit melibatkan pelajar asrama sekolah lah. Untuk makluman semua sesungguhnya warden dan penyelia ni dia memainkan peranan yang penting lah. Tak boleh kita meletakkan tanggungjawab ini kepada penyelia sahaja. Namun warden tetap bersama-sama dengan penyelia dan bekerjasama dalam memastikan bahawa pengurusan kebersihan dan kesihatan murid saya tidak ambil berat. Kadang-kadang saya pernah pergi di satu sekolah asramanya dalam keadaan maksudnya sebelum saya jadi warden lah, saya pernah pergi satu asrama, masuk bilik air pun penuh dengan teh cicak, seolah tidak berfungsi. Jadi bila saya bertugas dilantik sebagai warden, tanggungjawab ni berat. Untuk memastikan bahawa kebersihan dan kesihatan murid itu aspek utama dalam menentukan kecemerlangan murid dalam peperiksaan apa juga dan juga dalam pelajaran lah. Jadi peranan warden dan juga penyelia yang saya nampak di sini dalam memastikan bahawa fizikal asrama dan fizikal murid ini sentiasa dijaga. Itu aspek utama. Dalam memastikan bahawa penyakit berjangkit ini tidak akan terjadi. Bukan saya nak katakan sekolah saya tidak berlaku perkara ini, berlaku juga tanpa kita sedari. Namun langkah-langkah pencegahan awal perlu diambil. Sebab tu saya tekankan dua benda ini, fizikal asrama dan fizikal murid. Apa itu fizikal asrama dan apa yang perlu kita lakukan? Semua maklum bahawa warden dan penyelia, dia ada satu tugasan melakukan pemantauan secara terancang. Bermakna setiap pagi, para warden, macam di sekolah saya, setiap hari ada 2 orang warden. Satu lelaki, satu perempuan dan ada juga yang perempuan-perempuan. Kami diberi tugasan untuk membuat pemantauan bilik. Seorang lelaki aspura dan seorang aspuri. Pertama, kami pastikan bahawa susun atur perabot dan susun atur segala peralatan di bilik dalam keadaan mengikut peraturan. Cadar dan bantal disusun rapi. Itu pertama. Dan kami juga mendapatkan laporan daripada murid jika ada murid yang sakit. Jadi apa yang kami buat setelah pemeriksaan kamar, kami pastikan jadual tugasan yang telah murid buat dilaksanakan. Ini tindakan awal. Kata al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kerana langkah pertama ialah kita pastikan bahawa benda-benda ini murid tahu peraturan ini sebelum terjadinya penyakit yang berjangkit. Saya pastikan bahawa murid ni pukul 6 suku tu dah semua tiada di dorm. Lepas solat berjemaah di surau, mereka akan makan. Yang hanya memantau adalah ketua-ketua dorm sahaja. Jadi ketua-ketua dorm akan tindakanlah pada murid yang tidak menjalankan kebersihan dan keceriaan yang telah dilaksanakan. Ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan sebagai penyelia dan warden. Ya, ada kadang-kadang kita merasakan bahawa pemantauan ini hanya meletakkan kepada pelajar, tetapi warden juga kena ambil peranan dan warden juga akan bekerjasama dengan penyelia jika ada tempat-tempat atau kawasan yang tidak diselia dengan baik. Sebab itu kerjasama antara dua pihak ini penting. Seterusnya, inilah kawasan dom kami. Dalam tingkap mesti dibuka setiap pagi. Untuk mengelakkan habuk dan hama. Pelajar akan kemas dom dan kami akan minta pekerja kebersihan untuk mop lantai dan lap tingkap. Cuma untuk yang gotong royong setiap hari tu ada, tapi ada setengah waktu kami akan minta pekerja kebersihan akan melap tingkap, cuci tingkap, sapu dan lap lantai lah. Itu di antara lah. Dan saya nak peringatkan kerjasama antara warden dan penyelia dengan pekerja kebersihan amat penting. Jangan ada gap. Memudahkan kita untuk meminta pertolongan kepada mereka. Kalau tiada pekerja kebersihan, aspek kebersihan dan kesihatan mereka sukar untuk kita jaga.
Yang inilah saya sebagai ketua warden, saya kena jaga hubungan saya dengan penyelia dan juga hubungan saya dengan warden, hubungan saya dengan pekerja kebersihan lah. Ni aspek, ni waktu pagi malam baru mereka tutup lansir, untuk kenderaan. Ni pagi semua sama pemaklum kita kena ada tempat sidaya ampaian dan kami telah buat 2 ampaian, satu terbuka dan satu tertutup lah. Yang ni setiap pagi pelajar akan menjemur tuala mereka di satu tempat khas lah. Apa yang kami buat, pastikan tiada satu pun tuala yang disidai di dalam dom. Saya akan buka semua loker. Kalau ada tuala yang lembab disimpan di dalam loker atau dom, maka tindakan tegas kami akan ambil kepada pelajar tersebut. Ini untuk mengelak kepada penyakit tadilah, penyakit kudus buta atau scabies tadi. Yang kedua, aspek kebersihan diri, yang mana 2 aspek yang kami tekankan, kebersihan diri dan kesihatan diri dan juga pakaian. Setiap pelajar yang baru balik pada asrama, kami akan pastikan kami akan buat taklimat kepada mereka. Pertama, aspek kesihatan, kalau ada yang demam, batuk, selesema. Yang kedua, aspek penyakit scabies ataupun kudus buta. Kadang-kadang kudus buta atau scabies ni bukan daripada asrama, mungkin daripada rumah. Sebab tu kami akan tanya mereka, siapa yang ada masalah alahan dan sebagainya. Jika ada masalah yang berlaku, nanti tindakan kami akan ambil lah. Sebab itu pelajar tidak dibenarkan menjemur pakaian di dalam dom. Setelah mereka basuh, mereka keringkan, mesti diletakkan di luar. Andai kata tiba-tiba malam yang kami buatlah malam, mereka basuh pakaian, pastikan mereka mengeringkannya di bawah kipas lah, supaya tidak berlaku lembapan. Dan esok pagi kena cepat-cepat, pukul 6 pagi mereka meletakkan di ampaian. Begitu juga pakaian. Pelajar ni macam ni, pelajar ni kadang-kadang kita tidak boleh kontrol mereka. Sikap pelajar, terutama pelajar lelaki, mereka suka berkongsi pakaian. Syok dengan pakaian rakan mereka. Terutama saya lihat baju-baju jersey lah. Saat ni baju ni orang ni pakai, saat ni murid ni pakai. Kadang-kadang ada juga pakaian sekolah lah. Kita kan murid tu namanya Ahmad. Tiba-tiba hari ni dia pakai namanya Ali. Tu realiti yang kadang kena teguran. Satu lagi, aspek 4. Saya arahkan murid supaya tidur di tempat masing-masing. Tapi tidak mustahil. Pada waktu malam, mereka suka tidur di tempat rakan mereka. Kadang-kadang saya tanya junior, kenapa berada di sini? Mereka kata tempat mereka senia tidur. Benda ni saya akan ambil tindakan lah. Kenapa benda ni perlu kita ambil penekanan? Sebab kadang-kadang jangkitan ni disebabkan orang lain tidur di katil orang lain. Itulah punca utama untuk makluman para doktor yang sering terjadi pada pelajar asrama yang kadang sukar kami kawal. Kadang-kadang depan kami ni mereka tidur tempat mereka. Main tengah malam, mulalah bertukar tempat. Namun kami cuba banteras sedikit demi sedikit benda ni. Sebab itulah langkah pencegahan kepada mereka, setiap malam senior ataupun pengawas ketua pengawas asrama bersama dengan Biro Kebersihan dan Biro Rawatan Kebajikan akan beri taklimat kepada murid. Siapa yang ada penyakit, siapa ada demam dan bagaimana untuk menjaga kebersihan bilik lah. Kerana bila benda ini tidak diatasi, mereka akan kena dengan saya. Sebab saya tidak ada mahu benda penyakit ini berleluasa. Terutama untuk kami menjaga pelajar-pelajar atau murid-murid tingkatan 5. Supaya bila berlakunya SPM, tidak ada timbul isu murid tidak boleh mengambil peperiksaan. Berkaitan pengudaraan seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi, setiap pagi mesti tingkap dibuka. Seawal 6 pagi lah mereka akan buka sebelum mereka turun ke surau. Akan buka tingkap pengudaraan, lepas tu mereka boleh tutup waktu malam lah dan langsir dibenarkan dibukalah dan pagi mesti ikat balik. Sebab itu kami untuk
kami berikan saya ulang balik dalam keadaan bilik. Untuk kekemasan bilik kami gunakan tema warna lah, biru dan merah, supaya dapat keceriaan bilik itu teratur. Dan bila murid tengok bilik teratur, secara automatik mereka nak jaga kebersihan bilik. Sebab tu saya pastikan bahawa semua para warden dan penyelia maklum, setiap bilik hanya ada di atas katil, satu selimut dan satu bantal sahaja. Kalau ada bantal lain, saya minta mereka untuk simpan dahulu sebab ini peraturan kami. Teruskan pada seterusnya pada tilam dan bantal. Saya mengarahkan kepada murid supaya bila gotong royong ataupun sebelum pagi sentiasa menepuk tilam dan bantal, dan saya tidak saya melarang mereka untuk makan di atas katil. Ni kami juga nak mengelakkan daripada satu semut. Saya tak ingat semut cali. Semut cali, sebab kami pernah ada kes seorang pelajar dia terkena semut cali. Mungkin dia bukan penyakit berjangkit, tapi dia kesannya amat membahayakan pada kulit mereka lah. Sebab tu saya mengarahkan mereka tidak boleh makan di atas katil. Kalau nak makan, contoh makan makanan waris bawa, mesti di bawah, dan sebab itu pastikan ketudung mereka cepat-cepat sapu. Itu di antaranya lah. Untuk jika ada kes, baru nak ada satu kes pelajar tu jangkitan kudis buta, ada seorang pelajar tingkatan 1, apa tindakan yang saya sebagai warden untuk saya bersama dengan penyelia mengatasinya? Kami akan terima aduan daripada murid. Ketua Biro Rawatan akan membuat aduan kepada saya. Pelajar itu akan dibawa ke pejabat asrama. Saya sebagai contohnya hari itu saya bertugas, saya menerima aduan murid. Lepas tu saya akan membuat memeriksa dia betul ke penyakit itu kudis buta. Saya akan buat laporan dalam buku laporan warden, dan saya akan menaik masalah murid dalam grup warden. Dalam grup warden kami ni ada jawatan kuasa warden yang terdiri daripada pengetua, PKM dan semua pentadbir dan semua warden lah, termasuk penyelia, untuk makluman. Sebab tu kami buat pemeriksaan, saya bersama penyelia akan membuat pemeriksaan sekali lagi untuk memastikan betul atau tidak murid ini mengidap penyakit skabis ataupun kudis buta lah. Setelah itu, untuk kepastian kami akan mengisi borang rawatan ke hospital atau klinik. Kami akan bawa mereka ke klinik. Andai kata doktor mengesahkan bahawa penyakit ni memang penyakit kuda buta, dan atas nasihat doktor, kami akan panggil waris untuk membawa balik anak mereka ke rumah. Dan apa tindakan kami bila situasi ini berlaku dan murid itu atas nasihat doktor untuk dibawa pulang? Kami akan minta murid untuk membawa segala pakaian, cadar dan sarung bantal dibawa balik, dan kami akan memaklumkan kepada waris untuk waris rendam dengan air panas dan detol supaya untuk mengelak jangkitan lah. Tu di pihak kami kepada waris. Andai kata doktor memaklumkan kepada kami, jika jangkitan ini adalah jangkitan yang serius, serius dan boleh merebak kepada murid yang lain, kami akan maklumkan kepada pejabat kesihatan, untuk bahagian persekitaran untuk membuat sanitasi bilik-bilik yang dijangkiti. Lepas itu dah sanitas, ini kalau serius. Kalau tidak serius, kami akan mengadakan gotong royong bilik. Kalau doktor, ini atas nasihat doktor lah, kami akan mengadakan gotong royong bilik. Semua tilam-tilam kami akan jemur, dan juga bantal, dan juga kami akan mengadakan gotong royong bilik. Dan jika ada fabris, kami akan fabris semualah, dan sanitas semua cadar-cadar dan katil-katil
Bukan saja murid yang dijangkiti, semua murid dalam satu dorm. Inilah langkah yang telah kami jalankan lah. Dan setakat ini kes sekolah kami yang sepanjang tahun lepas ada satu kes lah murid lelaki untuk jangkitan murid yang dalam hospital lah. Ada satu kes murid perempuan, kes berkaitan alat sulit mereka lah. Ini disebabkan setelah saya buat kajian, mereka tidak menjemur dengan kering pakaian dalam lah. Dan atas nasihat doktor juga, murid ni dia kena duduk di rumah seminggu. Setelah itu saya telah beri nasihat kepada murid perempuan supaya pastikan pakaian dalam itu dijemur dengan kering lah untuk mengelakkan jangkitan kulit di tempat sudut mereka lah. Ini yang telah kami jalankan. Itu ada satu kes sahaja. Yang ni untuk bahagian skabis. Untuk bahagian penyakit berjangkit berkaitan tentang murid yang COVID, murid yang demam panas, apa yang kami buat seperti mana sekolah-sekolah asrama lain pun buat, untuk mengelakkan pelajar jangkitan COVID, kami memang kawal keluar masuk murid. Baru-baru ni cuti hari Taipusam kan, kebanyakan pelajar asrama balik. Tetapi murid sekolah saya tak benarkan balik lah. Ada alasan, pertama mereka ada program asrama, dan di samping itu saya buat kawalan supaya bila mereka keluar masuk asrama dalam keadaan SPM nak dekat, saya tak mau jangkitan demam batuk semua tu berlanjutan kepada murid-murid SPM. Namun begitu, jika ada beberapa murid yang demam, kami akan bawa ke klinik. Atas nasihat doktor juga, mereka mendapat MC. Bila dapat MC, baru mereka dibenarkan balik. Itulah yang langkah kami buat untuk menyekang penularan demam, batuk dan sesemua lah. Jelas Puan Nur Ain saya cakap? Jelas Ustazah. Yang inilah yang telah kami buat, berkaitan pencegahan penyakit berjangkit lah. Sebab skabis kadang-kadang benda ni kita tidak boleh nak atasi kan. Tapi ada satu kes yang murid kami yang kena yang baru-baru tak 3 minggu lepas, dia jenis suka garu di kutil, garu tu dia menyebabkan skabis dia tu kuda putih tu merebak. Bila saya buat kajian, dia memang ada penyakit daripada dulu lah sebelum masuk ke asrama. Mungkin penyakit ni daripada dulu, lepas tu pula dia duduk asrama. Jadi nak katakan dia tidur dengan orang, tidak. Mungkin dari rumah saya rasa benda tu dia tak maklum pada kami. Bila dia gatal, dia garu, dia merebak satu badan. Dan Alhamdulillah tidak berlaku pada murid-murid lain, hanya dia saja. Inilah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan berkaitan tindakan kami untuk mengelak penyakit berjangkit. Okey, Ustazah. Banyak info-info yang kita dapatlah daripada perkongsian Ustazah sendiri, iaitu sebagai penyelia asrama, Ustazah kan? Saya ketua warden. Ketua warden, sebagai ketua warden. So banyaklah sebenarnya dah ketua warden di peringkat sekolah lah sebenarnya dah melakukan kalau ikut nampak berstruktur lah tindakan yang telah disediakan di pihak sekolah Ustazah bagi mengatasi masalah penyakit-penyakit berjangkit ini, terutama penyakit-penyakit skabis ni lah. So tahniah lah Ustazah. So jaranglah dapat penyakit skabis di sana Ustazah. Setakat ni tahun 2021 ada seorang, tahun baru ni ada seorang, dua orang je lah. Tahun lepas tu perempuan sebab yang saya kata kes tu lah, pakaian dalam dia lah. Lain tak ada, setakat ni tak ada. Alhamdulillah. So saya harap sekolah-sekolah yang lain berasrama ada struktur yang sebegini bagi mencegah penyakit-penyakit tak berjangkit ni.
Okey Ustazah. Cuma sikit puan, saya ada sikit penambahan. Cuma penting bila murid balik ke asrama kena buat taklimat. Pertama tanya, ada penyakit berjangkit ni. Kadang-kadang mereka bawa dari rumah kan. Dan tanya, adakah adik-beradik mereka yang dijangkiti? Yang ni kita tindakan awal lah. Sebelum kita benarkan mereka terus menetap di asrama. Ya, saya setuju dengan Ustazah sebab kita pun apa yang seperti macam Ustazah cakap, mencegah lebih baik daripada merawat kan. Sebab nak merawat tu Allahu Akbar kan, nak mengepung tu kan, nak supaya tak ada kurangkan penularan tu. Sebenarnya pencegahan tu amat penting dalam, bukan setakat daripada penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit pun kita perlu lakukan pencegahan awal jugalah. Okey, Ustazah akan stay dengan kita sehingga akhir sesi untuk sesi soalan. Saya stop share saya. Okey, baik Ustazah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk sesi kedua kita, terima kasih Ustazah Ilmiah. Sama-sama. Jadi kita jumpa lagi semula dalam sesi soal jawab. So untuk sesi seterusnya, kita akan bersama-sama dengan Dr. Muhammad Sharif bin Muhammad Ali, Ketua Penolong Pengarah Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Khabar Doktor? Alhamdulillah. So untuk hari ini kita di dalam seminar risiko penyakit berjangkit melibatkan pelajar asrama. So topik doktor adalah risiko penyakit berjangkit. So doktor akan kupaskan berkaitan dengan risiko penyakit berjangkit untuk setelah apa yang Ustazah kupaskan peranan penyelia asrama, peranan sekolah untuk pelajar-pelajar asrama. So untuk doktor pula, doktor akan kupaskan berkaitan dengan risiko penyakit berjangkit. So saya tanpa berlengah masa lagi, so saya serahkan lantai ini kepada Dr. Muhammad Sharif untuk pembentangan beliau. So silakan doktor. Terima kasih kepada puan moderator kita, Puan Marain. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Rustia, cikgu-cikgu, pihak sekolah, pihak daripada pejabat kesihatan, sebab dapatlah untuk kita sama-sama lah. Kalau kita tengok sekarang ni memang kita ada isu dengan kejadian penyakit jangkit di sekolah lah. So di sekolah, terutamanya di sekolah berasrama. So kalau kita tengok tadi daripada Ustazah Hilmiah, sebenarnya banyak yang kita dapat lah sebenarnya daripada peranan daripada pihak-pihak WADA, pihak-pihak penyelia asrama. Yang saya menarik untuk saya lihat ni adalah dari segi pemantauan tu lah. Banyak yang dipantau lah dari segi fizikal asrama, fizikal student, kesihatan, laporan yang dibuat. Kan? Nampak macam mudah, tapi sebenarnya bagi seorang penyelia asrama atau WADA ni, kita bayangkanlah berapa student dia tu kalilah berapa kesusahan dia tu. So ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan tahniah lah pada WADA-WADA yang berjaya lah sebenarnya. Kalau kita cakap ni berjaya lah untuk nak kawal student-student, nak elokkan daripada penyakit-penyakit ni, satu yang sangat baik, sangat bagus. Okay. So untuk topik saya akan cerita pasal penyakit jangkit lah. So share lah. Okay. Untuk penyakit-penyakit, mainly saya akan fokus dekat sekolah yang berasrama di negeri Kedah. Okay, so kita lihat sekarang ni penyakit-penyakit di negeri Kedah ni nampak trend dia tu tak berapa nak cantik. Dia dah mula menunjukkan peningkatan. Ada few penyakit yang kita risau. Kita sebelum ni ada dengan pandemik, tapi sekarang lepas pandemik tu nampak dah okey, mai pula dengan patah balik kepada penyakit-penyakit yang lain lah. Skabis contohnya, sebenarnya dah lama kita tak ada skabis. Skabis ni macam kes lama lah sebenarnya, tapi sekarang ni nampak dia naik balik. Itu kita risau. So tak apa, saya akan cuba kupas sesimpel yang boleh lah. So kalau ada sebarang soalan dan sebagainya boleh tanya lah. Okay, boleh share lah, saya share punya skrin. Okay, untuk risiko penyakit berjangkit ni, sebelum tu seperti yang dikenal, saya Dr. Muhammad Sharif Muhammad Ali selaku KPP lah daripada Unit Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Kedah lah. Okay. So untuk slide saya ni, saya ada 5 topik utama lah, sebenarnya 5 isi kandungan yang utama lah. Yang pertama sekali saya akan cerita sedikit berkaitan dengan pengenalan berkenaan penyakit jangkit. Yang kedua, situasi penyakit jangkit di negeri Kedah ni, di sekolah asrama di negeri Kedah.
Kemudian saya akan cerita berkenaan dengan ILI ataupun influenza like illness lah. ILI ni penyakit influenza, keracunan makanan dan juga skabis. Ini penyakit-penyakit yang selalu kita dapat lah daripada sekolah berasrama. So saya akan touch sikit-sikit seoptimum yang boleh lah. Dan kalau ada sebarang soalan ataupun permasalahan boleh diajukan, saya akan cuba untuk bantulah. Okay, so next. Okay, next berkenaan dengan pengenalan penyakit-penyakit. Bila kita cakap pasal penyakit-penyakit ni, inilah penyakit-penyakit. Okay, penyakit yang boleh menjangkiti orang lain. Dia disebabkan oleh mikroorganisme lah. Sama ada boleh jadi virus, dia boleh jadi bakteria, dia boleh jadi fungus, protozoa, helminth, cacing, prion, itu semua ejen-ejen yang boleh menyebabkan penyakit. Nah, bila disebut pula pasal berjangkit, maksudnya dia akan tersebar dia boleh disebarkan kepada orang lain. So banyak apa kita panggil cara untuk sesuatu penyakit itu merebak. Nah, kalau penyakit-penyakit ni dia boleh melalui sentuhan langsung, direct contact. Kontak dengan ejen tu kita boleh kena. Nah, kita boleh melalui udara, percakapan kita macam COVID ni contohnya, saya rasa semua orang pun dah alert lah. Droplet kita punya titisan pernafasan kita, titisan udara kita tu dia boleh boleh menjangkiti orang-orang sekitar. No, boleh juga disebabkan oleh makanan atau minuman yang dah tercemar. No, boleh disebabkan dibawa oleh vektor lah, kita panggil vektor atau haiwan-haiwan lain. No, boleh juga disebabkan oleh alatan ataupun objek. Ini penyakit-penyakit in general lah, semua penyakit-penyakit ni dia ada yang boleh disebabkan oleh alatan. Contohnya macam tertusuk jarum dan sebagainya. Nah, kalau jarum ada tercemar, dia boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Ataupun ada juga setengah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh seksual lah, hubungan seksual sehubungan seksual. Ataupun ada juga yang boleh disebabkan daripada ibu yang mengandung, dia boleh bawa kepada anak, kepada anak melalui dalam kandungan lah. So proses ada tahap jangkitan ni sebenarnya dia bergantung kepada imun seseorang. No, betul kita lihat ada setengah orang walaupun pendedahan yang sama tapi dia tak dapat, kawan ni dapat. Dia ada macam tu. Nah, so kebanyakan penyakit-penyakit ni gejala dia yang paling utama adalah demam. Itu gejala utama dia. Biasanya kebanyakannya pun memang demam dia akan present dululah, dia akan ada dulu. Ada juga gejala-gejala yang tak spesifik lah dia cakap. Contoh dia main dengan sakit kepala, dia ada sakit batuk, sakit otot, loya, muntah, batuk, sesemua. Itu semua selain-lain daripada tu. Nah, so dalam kesihatan ni kita panggil epic triad. Epic triad ni dikira kita macam faktor yang menyebab yang boleh membawa kepada penyakit-penyakit. Jadi 3 lah. Kalau kita ni host ni orang yang akan kena lah. Biasanya orang dia kena ada ejen dia virus ke bakteria, dan dia kena environment yang sesuai untuk penyebaran. Okey, ini triad kita. So kalau kita nak putuskan rantaian pun kita kena putuskan salah satu ni. Baru penyakit-penyakit tu akan settle. Okey, next. Okey, ni macam saya ulang benda yang sama lah. Ni yang transmission dia tu. Sebaran itu boleh direct contact, boleh melalui udara, boleh dengan indirect contact, lepas melalui tempat-tempat yang biasa kita pegang kan. Dan melalui makanan, dan melalui vektor lah, haiwan dan sebagainya. Okey, itu benda yang sama saja dek. Okey, next. Okey. Biasa dengar tak bila kita cakap pasal putuskan rantaian, masa COVID banyak kita sebut putuskan rantaian. Rantaian apa kita nak putuskan? Inilah penyakit-penyakit, rantaian untuk putuskan penyakit-penyakit. Okay, macam saya cakap tadi, mula-mula sekali kita untuk jadi sesuatu penyakit-penyakit ni kita kena ada dia punya ejen dia. Atau virus ke, bakteria ke, parasite. So virus ni dia perlukan tempat untuk dia membesar atau untuk dia membiak, untuk dia replicate, untuk dia berkembang. No, so itu kita bagi perumah dia akan masuk dalam perumah, dia mula membiak dan sebagainya. Rumah ni boleh jadi macam-macam. Orang boleh, persekitaran pun boleh, haiwan pun boleh, makanan pun boleh. Nah, dia akan membiak di situ. So bila dia membiak di situ, dia akan ada cara bagaimana kuman tu dibawa keluar daripada dia punya perumah dia tu, dia akan keluar. Dia akan keluar melalui mulut kita daripada luka-luka, Kemudian bila dia dah keluar ni, dia akan sebar, dia mula tersebar. Melalui udara, melalui macam saya cakap tadi lah, ada kontak ke tak kontak ke, dia akan masuk kepada baru. Kita panggil orang yang akan kena infection tu lah, orang baru dia akan masuk. So, bila virus tu masuk dalam badan seseorang tu, dia bergantung juga kepada
immunity badan seseorang tu. Setengah orang dia senang untuk dia dapat jangkitan, setengah orang dia mungkin imun dia lebih bagus, dia tidak dapat gejala dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mudah terjangkit, contohnya macam babies, orang budak-budak kan, kanak-kanak, orang tua, bila mana dia punya sistem imun badan tu sudah tidak sebaik orang yang sihat. So kita akan putuskan, inilah rantaian yang perlu kita putuskan untuk kita halang sebaran untuk penyakit-penyakit. Okay, next. Okay, sini saya bagi juga satu definisi sebenarnya untuk dalam kesihatan ni, kalau sesuatu wabak, tu macam mana untuk kita kenal wabak. Sebab saya rasa wada ni peranan dia besar. No? Bila ada, contohnya bila ada pelajar yang sihat, tak sihat ni, dia biasanya untuk wada ni dia kena tahu. Satu benda yang saya rasa perlu jelas di sini adalah wada ataupun ni dia kena tahu. Dia punya threshold dia, level untuk sesuatu. Kalau katakanlah, saya bagi contoh no, katakan dalam ada 100 orang pelajar, dalam 100 tu roughly dalam sehari tu dia akan ada 5 orang, 6 orang yang akan demam contohnya, yang tak sihat. No, itu biasa kebanyakan dalam sehari dia macam tu. So andai kata sesuatu level tu lebih, ini dia kena alert lah, sebab dia memang untuk wada dan penjaga asrama ni setiap tempat dia berbeza. Ada mungkin dia punya level normal dia mungkin 5-6 orang, ada mungkin sampai 10 orang, kalau ramai lagi mungkin 10 orang kan. Tapi kalau kita boleh, kalau wada-wada ni boleh detect, boleh rasa macam selalunya 5 orang saja, tapi hari ni contohnya dia naik banyak yang sihat tu, yang tak sihat tu 10, 12, 15 ke banyak. So itu akan trigger, untuk trigger. Saya harap untuk pihak-pihak wada dan pihak penjaga asrama ni dia boleh trigger. Cikgu-cikgu apa dia trigger benda tu tak normal lah, dia jadi tak normal. So bila tak normal, kita masuk dan kita try buat siasatan, tengok ada kaitan ke tak apa semua. And then kita kalau ada berkaitan, ni yang kita tak mahu. Kita takut itu sebenarnya tanda awal untuk ada penyakit jangkit di dalam tu. So bila jadi macam ni, peranan utama dia tu sebenarnya dia nak confirmkan benda tu dan mungkin kena buat laporan dan sebagainya kepada, ataupun minta pandangan daripada pihak kesihatan. Okey, ini poin yang saya nak masukkan dalam ni lah sebenarnya. Kita di sekolah-sekolah asrama ni, dia kena ada dia punya level normal dia tu berapa. So kalau lebih, dia memang kalau kita nak cakap tak ada orang demam langsung, susah lah kan. Dia mesti ada punya, cumanya level dia tu berapa. Kalau lebih pada tu patut trigger. Kita patut berfikirlah, kata ini sesuatu yang abnormal, sesuatu yang pelik, so kita kena tengok. Nah, tak semestinya demam lah, kadang tu dia main gatai seorang je, main gatai-gatai tiba-tiba kawan ni makin ramai. So normal lah. Kalau tak normal, itu kita kena mula berfikir dah lah. Nah, okay, next. Okay, yang kedua ni saya cerita sikit saja pasal situasi untuk yang tadi tu berkaitan dengan pengenalan penyakit-penyakit. Sekarang ni situasi penyakit-penyakit di sekolah asrama, ini sikit saja saya akan masukkan. Okay, next. Okey, kalau kita lihat sini saya ambil data daripada yang kita dapat lah, daripada tahun 2021 hingga 2023, saya ingat tahun 2023 ni sampai minggu epik yang ke-6. Minggu epik ke-6 ni maksudnya hari Sabtu lepas lah. Ini kat Senin lah, 2 hari lepas. Okey, kalau kita tengok di sini, kita daripada 2021 sampai 2022 kita ada 59 wabak. Ini adalah wabak. Wabak maksudnya kes-kes yang kita laporkan sebagai wabak lah. Bila lebih daripada normal tu, yang kita laporkan sebagai wabak, dia ada 59, di mana kebanyakannya berlaku di Kuala Muda lah, 20 wabak, dan berlaku dalam 2 tahun setengah ni lah, 2 tahun lebih ni. Kemudian di daerah-daerah lain pun kita boleh tengok lah. So dari segi wabak ni, kalau kita tengok ILI, URTI tu adalah yang paling banyak, 41. ILI influenza tu lah, influenza like illness, kita ada 41 wabak. Dan keracunan makanan yang kedua diikuti oleh keracunan makanan sebanyak 13, dan skebis kita ada 2. Skebis ni pun baru-baru ni saja yang kita dapat tu. Kita dah, tu yang saya risau tu, di asrama ni kita dah mula dapat skebis. Dia dah naik 3 dah lah untuk tahun ni. Sepatutnya penyakit ni macam dah lama dah lah. Dia tak berlaku lah. So ini. Okay, next. Okay, saya bahagikan juga daripada untuk sekolah wabak-wabak di sekolah asrama ni. Saya just maklum sikit lah, untuk 59 tadi tu sebenarnya ada yang berulang sebenarnya. Saya masukkan sekali, saya hanya kira bilangan, dia punya bilangan kejadian tu lah. Ada juga di sekolah-sekolah yang sama berlaku, tapi benda yang dia berulang. Ada juga. Okay, kalau untuk kategori sekolah ni, dalam 3 tahun ni, kita tengok yang paling tinggi ada di sekolah agama persendirian lah. Kita ada banyak, ada lebih kurang 20 wabak di situ saja. Kemudian MRSM kita ada 15, sekolah berasrama penuh, ni full asrama penuh lah, kita ada 7 kejadian. Kesemuanya ILI, kalau kita tengok, kalau biru tu sebenarnya ILI lah.
Dan yang kalau ori itu adalah keracunan makanan, kelabu tu adalah skabis lah. Dan sekolah menengah kebangsaan yang berasrama kita ada 6 kejadian dalam masa 3 tahun ni. Kemudian kita ada di college universiti juga, saya masukkan sekali lah, dan lain-lain ini contoh sekolah integrasi dan sebagainya lah kita ada juga. Okey, next. Okey, ini kalau kita tengok by pecahan vital, saya ambil daripada 2021 juga. AGE kita ada tahun 2022 lah. Tahun ni kita tak ada lagi, tahun 2021 kita tak ada. Ingatlah 2021 ni sebenarnya kita masih lagi dalam fasa COVID, pandemik COVID. So kebanyakan sekolah pun kita tak buka. Kan, ataupun dibuat secara online lah. Tapi 2022 kalau kita tengok ILI itu saja daripada 11 kes, 2021 ni dia naik kepada 26 kes. So untuk tahun ni saja, baru minggu epik ke-6, kita dah ada 4 wabak ILI. So kita ada banyak minggu lagi, lebih kurang 40 minggu lagi, 48 minggu lagi. So nampak tak berapa cantik lah, dia boleh naik lagi lah. Nah, sama juga macam keracunan makanan, daripada 2 tahun terdahulu memang ada peningkatan. Tahun ni kita masih belum ada, alhamdulillah yang tu. Tapi skabis tu kalau kita tengok, tahun lepas kita ada 2, tahun ni di sekolah asrama, tahun ni kita ada 1. Baru minggu epik ke-6. So hanya yang kita risaulah, kita takut dia akan terus meningkat. Nah, okay, next. Okay, so sekarang ni saya akan cerita satu persatu lah, satu persatu untuk penyakit-penyakit ni. Saya akan cuba touch sesimpel yang boleh lah. Nah. Okay, untuk influenza ni saya rasa semua orang pun lah, dia sama, dia lebih kurang COVID. Sebaran dia tu lebih kurang COVID, dia melibatkan jangkitan di saluran kita punya pernafasan. So gejala-gejala dia biasa sekali saluran pernafasan ni, demam, sakit tegak, batuk, sakit kepala, itu tanda-tanda umum dia. So nama pun influenza like illness ni dia berat lah. Dia ada, kalau dia ada pecahan dia juga penyebab dia tu. Kalau influenza punya causes, dia bagi influenza lah. Dia ada influenza A, B, C, D. Nah, and then ada juga virus-virus lain yang boleh menyebabkan influenza. Contohnya rhinovirus, RSV, influenza virus, adenovirus, ini semua yang boleh juga. No? So untuk influenza ni, kena ingat sebab dia sebenarnya sangat mudah untuk menyerang kanak-kanak umur yang bawah 18 tahun. Satu. Yang kedua, influenza kalau kita nak bandingkan dengan batuk sesama yang biasa ni, influenza dia akan jadi lebih teruk. Biasanya dia ambil masa hingga 2 minggu kadang tu, 2 hingga 3 minggu untuk dia sembuh. Kalau virus biasa ni, biasanya dalam paling lama pun 5 hingga 7 hari gitu. Nah, tapi influenza dia lebih serius lah. So penyakit, sakit-sakit juga dia boleh mengalami komplikasi lain lah seperti pneumonia, jangkitan radang paru-paru. Dan kalau dia ada penyakit kronik dia akan lebih teruk, kan? Dia akan menerukkan lagi kalau ada asma, kan? Okay, next. So macam saya cakap tadi, simptom-simptom dia sama lah, demam, sesama, sakit tegak, batuk, sakit kepala sama. Nah, cuma yang sekali tengok di sebelah kanan saya lah, so, slide sebelah kanan tu, ini ada perbezaan sikit saya tunjukkan di sini, bahawa perbezaan antara influenza dengan demam sesama yang hak biasa. No, influenza dia lebih teruk, tu satu. No, demam dia biasa demam yang lebih tinggi, lebih pada 38. Nah, and then dari segi simptom dia, letih, lesu, sakit otot, bersin, semua ni dia adalah lebih teruk berbanding sebelah. Cuma beza dia yang sini yang dia kurang sikit adalah dari segi sesama tu lah, hidung berair tu. Demam biasa tu common cold dia lagi tinggi. Nah, tapi influenza lain-lain simptom tu lagi teruk untuk influenza. Okey nah, punca dia macam saya cakap lah, dia ada influenza A, B, C dia, D. Pada sebenarnya cuma D tu di binatang lah. Nah, okey next. Okey, ini apa yang kita dapat lah daripada wabak-wabak yang kita buat siasatan, wabak-wabak yang berlaku di asrama ini antara penyebab-penyebab dia. Satunya kepatuhan SOP. Macam yang kita maklumkan, start daripada COVID ni, asrama pun dia ada SOP dia sendiri. Dia dah ada garis panduan untuk SOP dia lah. So dari segi amalan pelitup muka, pergerakan pelajar bebas, maksudnya bila seseorang itu bergejala, kalau dia tak patuh pada SOP untuk kuarantin dan sebagainya, ini boleh berlaku. Sebab influenza ni dia melalui droplet. Dia punya utama dia tu melalui droplet. Nah, percakapan kita, and then kita bersin dan sebagainya. Nah, so dia bila tak follow dia punya SOP, dia akan berlaku. Campuran berlaku. So sebaran penyakit itu pun akan berlaku. Dia sama aja influenza pun. Nah, yang kedua, yang banyak juga yang kita dapat adalah kes-kes yang baru pulang daripada cuti lah, bercuti di rumah dan sebagainya, bergejala balik rumah, balik rumah datang masuk
cek ke asrama balik, bergejala, tak dapat rawatan, and then dia mula bergaul dengan rakan-rakan lain, so dia tak akan tersebar. You know? So penting juga di sini sebenarnya kita kena tekankan sebenarnya untuk pengisytiharan ke diri gejala itu. Sebelum masuk kita kena ada checklist kita kena ada gatekeeping. Kita untuk pelajar-pelajar bergejala dan sebagainya dia kena maklumkan. Untuk pihak sekolah, pihak warden ambil tindakan. Kalau tak, kalau kita tak ada benda ni memang tendensi untuk penyakit itu tersebar ada. Okey. Ini antara untuk influenza. Okey, next. Okey. Untuk influenza in general saya tak pergi satu detail-detail sebab saya ada lagi slide yang lepas ni akan masuklah. In general ini sajalah untuk apa yang perlu kita buat. Siapa ambil? Lain di puas beng. 300 tu beg aja mana? Ya. Dia ada banyak mana lagi? Semua hari itu dah beli semua tu nanti makan. Kemudian yang keduanya amalkan etika batuk, pastikan semua orang bukan setakat pelajar, cikgu-cikgu, semua warden-warden semua yang dengar ni, ini yang kita perlu amalkan. Ini patut ada di dalam diri setiap orang. Pakai pelitup muka terutamanya tempat-tempat yang tertutup ataupun bergejala, dia sendiri ada gejala, kita kena ada kesedaran macam tu. Pastikan pengudaraan, pencahayaan yang sesuai di rumah ke, di sekolah ke, di asrama ke, ada peralatan peribadi kita jangan dikongsi. Contohnya macam tuala dah, sapu tangan lah, apalah kan, tak boleh dikongsi. So, elakkan pergaulan rapat dengan rakan sekiranya kita start bergejala. Okay, ini untuk individu. Bagi ibu bapa, untuk warden-warden semua ni saya nampak macam peranan dia macam ibu bapa juga. Sebab dia menjaga anak-anak pelajar-pelajar di sekolah tu. So, apa yang perlu dibuat, pastikan anak-anak ataupun pelajar-pelajar kalau bergejala kita asingkan dia, kita jangan bagi dia bergaul, jangan asingkan dia lah, dapatkan rawatan, ajar dia cara cuci tangan. Ni kalau macam pelajar-pelajar ni biasa yang dah besar-besar dah lah kan, kita boleh lekatkan poster-poster dan sebagainya supaya semua orang tu sentiasa alert lah dengan benda-benda macam tu. Didik anak supaya amalan batuk dan bersih yang betul, lepas tu membekalkan dia punya dengan alat pelindung diri. Okay, and then next untuk sekolah. Okay, untuk sekolah ini adalah peranan-peranan daripada pihak sekolah lah. Dia kena tingkatkan kesedaran semua warga sekolah untuk melapor awal jika bergejala, pastikan pengudaraan yang baik macam tadi Ustazah Hilmiah cakap tu. Memang cantik dah kalau kita tengok dia punya asrama semua tu, pengudaraan dia cantik kan, tingkat dibuka, bagus. Itu memang satu yang sangat baik lah. And then pastikan pembersihan pada permukaan yang kerap disentuh. Sentiasa kita sanitize, kita cuci tempat-tempat tombol pintu kan. And then kita sediakan tempat untuk mengasingkan pelajar-pelajar yang bergejala. Sebab kita tak nak benda tu tersebar lebih. And then kita kena pastikan kebersihan sekitaran lah. Okay, next. Okay, itu saja untuk influenza like illness. Untuk topik seterusnya saya akan cerita sedikit berkenaan dengan keracunan makanan. Okay, beza influenza tadi kita cakap sebaran dia melalui udara. Okay, untuk keracunan makanan dia melalui makanan. Okay, makanan saya tahulah untuk makanan ni biasa untuk asrama ni dia ada dia punya kita panggil apa kita panggil tu tukang masak sendirilah kita panggil kan. Dia ada tukang masak dia sendiri. So, isu untuk keracunan makanan ni dia biasanya memang dia akan berlaku di asrama sebab banyak orang ada setengah student kita tu dia ada faktor risiko-risiko yang menyebabkan makanan tu boleh tercemar. So keracunan makanan ni dia adalah disebabkan oleh pengambilan makanan ataupun minuman yang tercemar. Cuma dengan ejen tadilah macam saya cakap tadi, ejen dia lah apa-apa bakteria ke atau siga apa ke dia. So tanda-tanda untuk dia sakit perut, cirit-birit, loyang muntah, sakit kepala, pening. Ini antara tanda-tanda dia. So langkah pencegahan, next slide pun saya ada, saya teruskan. Okey, untuk faktor daripada keracunan makanan ni yang paling penting kalau bagi saya adalah mengenali makanan itu sendirilah. Dia kena pastikan makanan yang disediakan adalah bersih dan selamat. Ini
macam mana dia boleh buat, dia kena jagalah kebersihan, cuci tangan sebelum selepas menyediakan makanan, guna peralatan yang berasing untuk makanan mentah bagi elak pencemaran silang. Nah, and then masak makanan dengan sempurna, pastikan dia dimakan dalam tempoh yang sepatutnya lah. Nah, and then kita simpan makanan yang sedia dimakan tu pada waktu yang bersesuaian. Nah, dan guna bahan mentah. Ini saya tak tekankan sangatlah, ini lebih pada pengendali makanan. Okay, so next. Sekarang ni cuma saya nak maklumkan di sini. Next. Okay, ini tips-tips yang penting lah. Nah, untuk makanan, pastikan bahawa semua orang pun alert. Nah, sama ada warden ke, student ke, ini antara tips-tips yang boleh kita amalkan. Pertama sekali, untuk elak keracunan makanan, sentiasa minum air yang telah dimasak ataupun air terawat. Ambil aku je. Okay. Yang keduanya, makan makanan yang telah dimasak. Elakkan makan makanan yang belum dimasak. Tak ada nak masak lagi, dah nak asal nak apa, tak perlu. Nah, and then makanan-makanan dah rosak, yang berubah dari segi color, dari segi bau ke apa, kita buang. Jangan simpan, jangan biarkan di situ. Okay, kena buang. And then sebelum makan, percaya pada naluri kita sendiri ni. Amalkan, lihat, hidu, rasa, nampak, lihat dan nampak lah. Kalau lihat boleh nampak setengah-setengah makanan tu, dia boleh nampak dia punya ejen dia tu, bulan dan sebagainya tu lah, ataupun hidu, kita boleh bau dia macam mana, berubah bau ke tak, rasa dia lain, nak try dulu sikit rasa, kalau dah rasa lain, stop kat situ, jangan teruskan. Nah, itu yang keempat. Yang kelimanya, amalkan kebersihan diri, basuh tangan sebelum makan, pergi toilet, keluar toilet, basuh tangan, kan. And then kalau kita nak simpan makanan, tak nak makan segera, pastikan simpan di tempat bekas tertutup, tak dalam peti ais, kan. So kalau tak perlu reheat balik, kita reheat dengan sempurna sebelum makan. And then andai kata semua dah buat still kena juga, so dapatkan rawatan segera. Rawatan segera, kalau dia ada rasa pening, loya, simptom-simptom dia lah, macam yang tadi tu. So ini antara 8 step yang in generalnya yang boleh diamalkan, ataupun saya harap juga untuk benda ni untuk disampaikan kepada pelajar-pelajar. Okay, next. Okay, yang terakhir topik saya adalah sebenarnya kudis buta. Itu untuk ni kudis buta ni, macam saya cakap tadi, dia sebenarnya penyakit yang jaranglah kita dengar sebenarnya, tapi dia berlaku lagi. Baru-baru ni kita berlaku. So dia adalah sejenis jangkitan kulit, sebenarnya jangkitan kulit, dan disebabkan oleh hama. Itulah nama hama dia tu, Sarcoptes cebi, pijak dia tu. So hama ni bila dia akan membentuk, bila dia akan membentuk macam terowong tak, dia akan masuk di bawah kulit. And then dia isap darah daripada masanya, kemudian dia akan bertelur apa semua di situ. So biasanya dia ni daripada sebaran dia melalui direct contact lah. Okay, yang pertama tadi ILI melalui udara, makanan keracunan makanan daripada makanan, and then ini melalui sentuhan secara langsung dengan dia punya hama tu. So hama ni dia boleh berlaku dekat, tak kira siapa-siapa sajalah, tak semua peringkat umur boleh kena. Tapi yang sering berlaku sekarang ni adalah di asrama lah. So tempat-tempat biasanya kalau kegatalan tu kita boleh lihat lah, dia ada di celah-celah jari, di tapak kaki, di bawah-bawah ketiak. So memang dia akan gatal, terutamanya kalau malam-malam tu dia memang gatal dia tu, memang gatal yang sungguh lah, sungguh-sungguh gatal lah. So kalau kita tengok setengah orang tu, kita akan nampak lah dia punya kesan-kesan cala dia, garu, kesan dia punya rawa tu kita akan nampak juga sebenarnya dia macam laluan hitam di bawah kulit. Kita boleh nampak. So hal ni mainly adalah kebersihan. Kebersihan yang paling utama. Kita jaga kebersihan. So skabis, kudis buta ni insyaAllah kita boleh elakkan. Okay, next. Okay, untuk kes yang berlaku di tiga wabak yang berlaku di yang baru-baru ni, kita tengok antara faktor risiko dia, satunya keadaan bilik asrama pelajar tu dia tak bersih lah. Macam saya cakap tadi, kebersihan tu sangat penting untuk kes kudis buta ni. Dia tak bersih, dia tak terurus. Kalau kita tengok dia ada kain-kain macam tadi yang Ustazah tunjuk tu memang cantik dah. Dia ada tempat jemur yang elok kan. Tapi di kes yang berlaku ni, kita nampak pakaian-pakaian dia tu bertapuk lah tadi, bertapuk, berlonggok lah. Berlonggok di dalam bilik, kain-kain tuala apa semua tu disidai kita panggil katil, tepi-tepi katil. And then kalau hak sengah tu dia sangkut di cermin. Tu di tingkat-tingkat cermin. Di tingkat-tingkat apa semua tu, so dia dah kacau dengan pengudaraan, pencahayaan dia akan kacau.
No, ada baju-baju tu pula berlonggok. Macam Ustazah cakap tadi, baju tu ada pula yang berkongsi-kongsi. No? Kita maklum lah, kadang tu di asrama tu setengah student tu kadang kalau dia mai nak sembang dengan kawan dia kan, tempat dia di mana, dia akan duduk di katil kawan dia akan bersembang, dia akan apa kan. Itu sebenarnya dia memberi kita panggil impact kebersihan lah, kebersihan untuk ngajar, no? So pergerakan pelajar kan yang bergejala tu pun masih bebas pergi merata lah. No? Untuk kes KBS ni dia berbeza sebab simptom dia banyak kena main dengan kegatalan. So, bila kegatalan ni setengah orang tu dia macam tak demam kan, so dia masih pergi buat semua aktiviti. No, malam dia teruk gatal tu mungkin ada setengah. Macam baru-baru ni yang kita dapat tu, kes tu sebenarnya dah lama dah. Kes yang dapat rawatan kat kita tu sebenarnya dah lama dah. Dia dah sampai kita panggil dah dapat secondary infection, maksudnya jangkitan lain pula dah masuk dah. No? Satu, bila dah dapat kes macam tu, kita nampak macam skabis, kita buat siasatan dekat dia punya asrama dia, kita dapat lagi 40 kes. So maksudnya 40 kes lagi yang memang tak dapatkan rawatan. Tunggu je situ. So risiko lah, risiko macam tu lah. So itu kita cuba nak elak lah. So sekiranya pihak-pihak minta bantuan semua jugalah sebenarnya, pihak-pihak warden, pihak-pihak penjara, cikgu-cikgu, sekiranya kita nampak tanda-tanda yang macam tu, kita segera siasat, kita dapatkan rawatan. Kalau tak pasti, kita dapatkan nasihat daripada pejabat kesihatan. Nah, kita tengok sebab kita tak nak macam ni lah. Dia dah teruk dah bernanah dan sebagainya, baru dapat rawatan, kita dah macam lewat lah di situ. Okay, next. Okay, untuk pencegahan, untuk skabis ni, macam saya maklum tadi, kebersihan tu yang paling penting lah. Utamakan kebersihan di kelengkapan harian seperti tuala, baju, jaga rapi, jangan berkongsi, simpan di tempat yang sepatutnya, jangan dibiarkan berlonggok-longgok macam tu. Basuh kita punya pakaian, cadar, sarung bantai, jemur di dalam cuaca yang panas terik. So buka tingkap supaya pengudaraan, pencahayaan yang sempurna. Okay, and then dari segi pihak warden dan juga ni, kalau baguslah macam Ustazah cakap ni, pemantauan terancang kan kita boleh buat. Kalau kita nampak, kita buat saringan, kita buat siasatan sikit, nampak macam ada penyakit-penyakit, kita dapatkan rawatan awal. Jadi semua orang yang hak kena, dia perlu dapat pelajar-pelajar yang terdedah, asingkan, dan pihak sekolah juga sebenarnya dia perlu jugalah main peranan untuk sediakan alat pelindung diri lah. Contohnya macam sabun pastikan di tempat untuk kita nak kekalkan kebersihan tu. Okay, next. Okay, that adalah ini slide terakhir saya. Untuk slide terakhir saya ni, saya nak tunjukkan di sini sebenarnya untuk penyakit-penyakit kita ada satu kita panggil Swiss model lah, untuk kita cegah penyakit-penyakit. Ini kalau kita tengok tu cheese lah tu. Cheese dia. And then yang first layer adalah vaccination. So by vaccination kita segala virus ke sebagainya tu, ejen-ejen penyebab penyakit ni kita dah akan tapis dia. Kita dah tapis lah, so ada few yang terlepas. Yang terlepas ni kita amalkan hand washing, dia akan kurangkan lagi. Pastikan kita jaga makanan kita, dia akan kurang lagi. And then kebersihan, dia akan kurang. Kita akan see. So layer ni sebenarnya kalau kita kena amalkan lah, kita buat. So yang sebelah kanan ni samalah, immunize against infection, kita basuh, kita jaga kebersihan diri, kita jaga kebersihan, ini yang penting lah. Etika batuk, and then kita latih diri. Sekali bergejala kita dapatkan rawatan awal, kita quarantine, kita isolate daripada orang, and then kita pastikan pengudaraan, pencahayaan dalam rumah, dalam asrama okey. So insyaAllah segala jenis penyakit-penyakit ni kita dapat untuk elakkan. Okey, cakaplah okey kah? Kalau tak ada, saya serahkan baliklah kepada moderator kita, Puan Malain lah. Terus. Okay, terima kasih Dr. Muhammad Sharif atas, saya rasa jelas lah tu penyakit, macam faktor-faktor perebakan penyakit, bagaimana nak mengawal penyakit tersebut, sangat-sangat jelas. Cuma apa sekarang yang paling penting adalah perlu diamalkanlah
faktor-faktor ataupun mengelak, kita perlu elakkanlah daripada faktor-faktor jangkitan tersebut. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi jika kita nak penyakit itu tidak menjangkit pada kita perlu membuat pencegahan awal. So terima kasih Dr. Sharif atas perkongsian tersebut. Untuk makluman tuan dan puan, sekarang adalah sesi soal jawab. Jika sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada pihak panel lah. Setakat daripada tadi admin telah melihat tiada sebarang soalan di dalam chatting chat. So adakah yang untuk bertanyakan soalan kepada kedua-dua panel? Ada? Assalamualaikum. Salam, cikgu ke? Bukan Nain, cikgu? Saya Puan Helmia tadi. Oh, puan. Okey, Ustazah. Cuma saya nak tanyalah, sekat ayah ini kan kes demam lah. Dia semakin berleluasa kan. Terutama yang berbalik asrama kan, daripada rumah ke asrama. Kadang-kadang kami ni pelajar asrama ni, kami sekolah harian. Kadang-kadang budak asrama dia bergaul dengan pelajar luar kan. Jadi apa tindakan sewajar yang kami perlu buatlah supaya kadang-kadang macam sekolah saya sehari ada 2 kes je demam. Dah dapat kes ni kami akan minta panggil tu waris untuk dapat kawatan dan berehat di rumah supaya saya tak mau jangkitan dengan pelajar terlima. Apa tak nasihat doktor pada kami lah, sebab saya risau sekarang ni pelajar SPM nak start SPM sebenar minggu depan lah untuk langkah pencegahan ni, sebab dengar rata-rata kawan-kawan kata di sekolah harian biasa pun di asrama pun ramai pelajar yang dicakati influenza ni, demam yang teruk lah. Saja. Okey, terima kasih Ustazah. Saya teruslah. Sila. Okey, macam ni Ustazah. Memang kita tahu kalau sekarang ni influenza kita memang kita nampak peningkatan yang sangat ketara lah influenza. Influenza ni sebenarnya dia seasonal lah, maksudnya bila biasa situasi pada bulan Januari, bulan Februari, bermusim lah. panas ni ya. Bermusim tu memang influenza adalah yang terbanyak yang kita dapat lah di cycle kendekan ni. Nah, so untuk influenza ni, untuk pelajar-pelajar asrama, nombor satu, kalau baru balik dari asrama, kita tahulah kalau dia balik daripada asrama, balik ke luar lah, balik daripada ke rumah dan ada outing dan sebagainya tu kan, dia memang akan ada risiko untuk dapat. Sebab influenza ni dia mudah merebak. Kalau kes banyak lagi mudah dia merebak sebab dia titisan udara. Titisan udara ni kita dekat-dekat ni dalam 1 meter ni macam COVID tu lah. 1 meter tu dia akan kena. Kalau pergi pula tempat yang ramai orang dia lagi. Abang balik cuti kadang tu dengan kenduri dan sebagainya, risiko tu tinggi. Itu memang kita kena terima. Memang benda tu akan berlaku. So apa tindakan yang paling penting untuk pihak sekolah, pihak asrama, yang paling satunya yang saya cakap tadi lah, gatekeeping tu sangat penting sebenarnya. Kita kena pastikan yang hak masuk tu yang betul-betul sihat. Kalau bergejala demam dan sebagainya, satunya yang boleh dibuat pihak sekolah buat, satunya dikena asingkan dulu. Yang hak bergejala tu make sure dia ada tempat asingkan. Jangan biar bergaul dengan yang lain. Satu. Yang keduanya kita dapatkan rawatan. Make sure yang hak demam ni bawa untuk dapat rawatan. Jangan duk ingat macam kita tak boleh lah ambil mudah lah, macam kita cakap biasa je ni sikit-sikit tak apa kot kan, biasalah semua kita jenis macam tu kan. So dapatkan rawatan, make sure kita tahu apa penyebab dia. Kalau kita tahu memang dia penyebab penyakit berjangkit, influenza dan sebagainya, boleh maklumkan kepada waris, ataupun kalau pihak sekolah memang dia ada tempat untuk isolate, bagus, kita akan kekalkan di situ. So tapi pelajar ni pun sebenarnya dia kena faham juga, setengah orang tu dia tak mahu mengaku, dia demam, dia tak mahu mengaku kan, dia takut lah kadang tu tambah minggu depan nak SPM lah kan, dia pun jadi risau lah kan, dia jadi risau lagi dia tak boleh ambil SPM, bila dia nak ambil pula dia jadi masalah. Kita boleh dapat macam tu, tapi kita peranan untuk kesedaran untuk pelajar tu satu hal yang penting. Kita kena ingatkan
Nah, kita tak boleh juga kalau kita tak bagi option untuk dia. Contohnya sekarang dia tak mahabat tu sebab dia tak ada option lain. Nak balik damai daripada jauh kan, nak balik mana takkan nak balik, dia takut dia nak balik. So, kalau kita dapat sediakan tempat option untuk dia tu, dia boleh rehat di sini, dia bersih, boleh belajar dan sebagainya. Cantik. Nah, cantik. Tapi kalau tak boleh, kita cubalah setakat yang mampu mungkin kita nak maklumkan kepada ibu bapa untuk dapat rawatan segera, settle, dia boleh masuk balik macam tu. So gatekeeping tu sebenarnya penting lah. Kalau untuk setiap cuti panjang dan sebagainya, gatekeeping tu penting. Kita cubalah sedaya yang mungkin saya tahu kesukaran untuk pihak sekolah pun payah. Siapa nak menjaga gatekeeping tu kan? Ada seorang, ramai kita punya dia seorang. Kita tu ada. Tapi kita cubalah sebaik yang boleh lah. Itulah. Okey, Ustazah. Saya rasa penjelasan yang jelas daripada Dr. Muhammad Sharif. Cuma ada satu soalan minta pendapat doktor lah kan. Kadang-kadang sama dia ada lawatan waris. Lawatan kan. Adakah contohlah saja nak tanya pandangan doktor. Kalau anda kami kata nak elak berlakunya, nak jaga data 5 lah. Adakah saya ni kira zalim kalau saya tidak membenarkan lawatan waris sehingga selesai SPM? Saja nak minta pandangan doktor lah. Kadang-kadang kan waris ni memang kita kata sihat, tapi kadang dia menipu, jumpa anak. Dia kena tengok kita punya polisi semua itu sebenarnya. Kalau bagi saya lah, macam sekarang ni untuk waris dan sebagainya tu kan, memang kita tak boleh lah nak halang kan. Kalau bagi saya lah, ni pandangan peribadi saya lah. Sebab satunya, kalau contohnya kalau situasi sekarang, kalau student ambil SPM, dia mungkin perlukan restu, support dan sebagainya. So very difficult untuk kita nak halang. Boleh by call je, masak je. Kalau kita boleh bagi option, okey, tak ada masalah. Tapi setengah orang tu dia nak restu, dia nak apa kan. Kita kena macam faham jugalah benda isu-isu macam ni lah. Untuk perjumpaan waris kita boleh bagi option. Saya bagi contoh kalau kita sediakan tempat untuk mereka berjumpa. Contoh, kalau untuk waris mak ayah ni kita sediakan satu tempat pondok ke apa, kalau ada tu jumpa di sini. Kita akan terbuka. Kita jangan buat di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Bawa masuk sampai ke, contohnya lah bilik tertutup dan sebagainya untuk mereka jumpa ke apa kan, kita tak mahu. Kita cuba minimize dia punya risiko dia. Contohnya kalau kita risau pasal influenza, dari segi sebaran dan sebagainya, kita asingkan dia, jauhkan dia. Ataupun kita boleh kita sebagainya pakai mask. Student tu sendiri pun boleh pakai mask, kita pakai macam tu kita boleh buat. Tapi untuk menghalang tu saya rasa macam apa nak kena lah. Kalau untuk polisi lah macam mana, kalau boleh buat macam tu okey lah. Teruskanlah. Maksudnya kita benarkan jumpa, tetapi kita adakan SOP tertentu untuk waris jumpa dengan pelajar. Okey ke Ustazah? Ustazah Hizmiyah? Okey, terima kasih. Saja nak tanya. Tak apa, at least kita berkongsi bagaimana nak mengatasi masalah itu. Okey, kita buka lagi satu soalan. Ada yang nak tanya soalan? Okey. Kalau tiada, admin ada soalan? Bahagian komen, chatting tak ada. Okey. So kalau tak ada, so saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel, iaitu Ustazah Hilmiah dan Dr. Muhammad Sharif atas sesi perkongsian mereka berdua berkaitan dengan risiko penyakit berjangkit melibatkan pelajar-pelajar asrama sekolah untuk pada tahun ini. So, saya mengharapkan, di pihak universiti mengharapkan agar seminar pada hari ini dapat memberi informasi yang boleh diamalkan oleh para guru-guru atau warden-warden asrama untuk mencegah penyakit berjangkit ini. Saya bersedia dan sebagai moderator mohon maaf jika ada sabaran salah dan silap. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.